semua sedia maklum, pada pukul hampir 1.20 pagi tadi berlaku satu kejadian tembak di KLIA, pintu masuk ketibaan ni tadi. Apa yang kita dapat pasti, ianya dilakukan oleh satu suspek Melayu yang pada mulanya telah melempar satu mercun dan telah mencederakan 2 orang awam sebelum beliau bertindak nekat menghampiri mangsa, iaitu isteri beliau sendiri yang telah mempunyai perkhidmatan ataupun mengambil perkhidmatan dua orang pengawal peribadi dan telah melepaskan tembakan jarak dekat. Dan satu das tersasar, satu das mengenai pengawal peribadi itu. Dan mangsa ataupun target sebenar dalam insiden ini terselamat. Setelah melepaskan 2 das tembakan tersebut, beliau telah melarikan diri ke Aras 2 Blok C, di mana beliau datang dan meletakkan kereta beliau di situ. Ya. So daripada pengamatan ataupun siasatan awal, sememangnya jelas kita dapat kenal pasti suspek dan mempunyai senjata. Buat masa ini kita telah melancarkan operasi mengesan beliau. Semua OCCI di kontijen-kontijen terdekat dan juga bersempadan dengan negara jiran telah pun kita gerakkan. Dan saya buat masa ini motif yang kita dapat establish, kenal pasti lebih kepada perihal peribadi antara suspek dengan mangsa. Buat masa ni that is the motive that we establish. Okay, setelah kita dapat tahan ataupun tangkap suspek, mungkin kita dapat establish other motive other than that. So at the moment, that is the motive. Ya. So saya amat menyarankan suspek supaya dapat memberi kerjasama dengan menyerah diri secara aman kepada mana-mana balai polis. Yalah, apa yang telah berlaku pagi tadi telah berlaku. Whatever happens next will not correct the first incident. Alright? So dalam konteks ini, pihak polis mengenal pasti suspek sebagai bersenjata dan juga berbahaya. Justru itu, orang awam dinasihatkan sekiranya melihat suspek ini dapat berkongsi maklumat, namun jangan bertindak sendiri. Ya, saya sekali lagi menyarankan suspek yang mana kita kenal pasti, yang mana detailnya akan diberikan oleh OCCI sebentar nanti, supaya datang ke balai, mana-mana balai, serah diri secara aman supaya perkara ini dapat kita selesaikan secara aman dan tidak memudaratkan mana-mana pihak lain. It is very, very important. Ya, so itu saja buat masa ini. Kejadian ini mengambil orang panggil perhatian daripada pihak Bukit Aman kerana dia berlaku di tempat penting, ya, tempat pintu masuk negara. So it shouldn't be. Tidak ada suami kepada mangsa, kedua-duanya mempunyai satu syarikat pelancongan. Travel agency pelancongan. Dan saya difahamkan isteri beliau hadir di airport untuk menerima jemaah haji, jemaah umrah yang baru pulang pagi tadi. So that is the background of those mangsa dengan suspek lah pertalian dia. Datuk Seri, did she have the bodyguards because she feared something like this would happen? Mangsa telah membuat 2 laporan sebelum ni, 506 iaitu ugutan jenayah. Dan yang terbaru 506 itu dibuat pada bulan Disember tahun lepas. Dan hasil daripada laporan tersebut, suspek telah pun ditangkap oleh pihak polis. Dan kami telah menghantar kertas siasatan, namun ada beberapa arahan lain yang kita perlu laksanakan. Dan saya rasa mengambil daripada insiden yang terakhir itulah isteri mengambil keputusan untuk mengajikan pengawal peribadi dia. Ya. So suspek mempunyai 2506, satu dilaporkan pada tahun 2016, satu dilaporkan pada tahun 2023. Suspek juga mempunyai satu lagi kes 380-170 iaitu mencuri dan menyamar sebagai seorang penjawat awam. Ya. So suspek mempunyai rekod jenayah lah.
Ya. Datuk Seri, tembakan jarak dekat tu berapa meter lebih kurang? It's just like 3 to 4 meters. What is the condition of the bodyguard right now who was shot? Dia masih lagi dalam keadaan kritikal sebab dia mengenai bahagian perut dan saya dimaklumkan beliau di induced coma if I'm not mistaken, so that once keadaan ataupun beliau kembali stabil, pembedahan selanjutnya akan dijalankan ke atas beliau. So, Ya. So just to be clear, the suspect and his wife were in the midst of getting a divorce? Kita difahamkan sebegitulah. Kita difahamkan sebegitu. Okay. Ya. Datuk Seri, mangsa dipanggil sedang mengandung, betul ke Datuk Seri? Ya. Kurang berapa bulan? Datuk Sri, based on this case, Base berapa bulan? 2 bulan? Early pregnancy. Early pregnancy. Datuk Sri, based on this case where a guy managed to bring a gun into the airport, do you think there needs to be additional security measures set up, such as scanners at the main doors and such? Do you think it needs to be looked into? Okey. Secara jujurnya, kehadiran saya ke sini pagi ini mengambil kira perkara tersebut juga. Seperti mana semua sedia maklum, kejadian yang melibatkan sebegini bukan kali pertama di KLIA. Namun untuk kawalan keselamatan yang lebih lanjut, yang lebih khusus, yang lebih terperinci, sememangnya akan dikajilah selepas ini. Namun ini adalah premis private ataupun yang sasaran utama, kan? So we will sit down and we will review back the security arrangement at the airport lah. Ya. Datuk Seri, yang suspek tu dia memang ada permit untuk memiliki senjata api? So far no. Tak ada. So Tidak ada. bagaimana dia dapat? Well, kita percaya dia mendapatnya secara haram lah. Okay. Ya. Datuk Seri, dah kenal pasti jenis pistol yang digunakan? Belum lagi. Datuk Sri, there is now an element of fear among the passengers because of this incident. Is there anything the police can do to try and, give some assurances? Well, it's a clear-cut incident that is not meant randomly. Okay. So it was a specific target, a personal vendetta or a personal agenda. So I think other than that, passengers shouldn't be worried about the security at the airport at the moment lah. Ya. So dia bukan satu tindakan random ataupun sebagainya. Ya. Tapi betul ke passenger risau ke kau yang risau? Tak. You know? Datuk Sri, do you think such an attack can actually motivate other people to give ideas to them? That's all speculation. Alright, tidak ada. Ya. Okay. Thank you, Datuk Sri. Setakatnya ada berapa individu telah direkod keterangan? We are at the midst of dekat sini dalam proses mengenal pasti. Sudah tentu polis-polis bantuan yang memberi tindakan awal pada insiden tersebut dan juga orang awam yang berada di sekitar kawasan. At that particular time, saya rasa tak lebih daripada hampir 30 orang berada di kawasan sekitar ini apabila kejadian itu berlaku. So it's something unfortunate lah. Dia berlaku di pintu masuk negara. Mangsa sini kawalan polis, bawah jagaan polis. Ya, buat masa ni dia dalam di IPK kot. Mangsa di sini, di balai. Di balai KIA sedang ambil statement dan juga try to compose lah. Will she be given some additional police escort for the time being until the suspect is caught? Buat masa ni kita akan kaji dulu akan keperluan tersebut kerana seperti mana kes-kes lain, she is free to move. Okay. Kita akan nilai orang panggil dia punya security assessment terhadap diri dia. Sebab this is more at a personal ni ya. Okay. Jika dapat masalah, suspek akan dihukum menerusi. Okey, kita buka 307 cubaan membunuh dengan akta senjata api section 8. Ya. Alright. The clear cut is he tried to. Okay. Awal peribadi ada seorang saja. Ada dua. Yang from apa yang kita lihat dan kita nilai, pengawal peribadi telah berjaya melaksanakan tugas dia dengan cemerlang. I have to give it to him. Dia memang menghalang tembakan tu. Dia memang menghalang tembakan itu. Ya. Hafizul dan Harawi umur 38 tahun.
Ini gambar terkini, ini gambar IC. So kepada saudara Hafizul, saya sarankan datang ke mana-mana balai untuk menyerah diri saudara dengan aman.